Para penonton sekalian, selamat kembali ke siri Senja yang Tenang. Sila berikan sepenuh perhatian kepada kisah yang akan saya sampaikan hari ini. Setelah melihat anak perempuan saya pulang dengan tubuh yang penuh lebam, saya terus menelepon menantu saya. Dengan nada mengejek, dia berkata, "Ya, memang saya yang pukul dia. Puan nak buat apa?" Saya dengan tenang mematikan panggilan. Dan dari saat itu, saya memulakan sesuatu yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Tahun ini, usia saya mencecah lewat 50-an, usia yang sering disebut sebagai zaman emas. Bagi saya, zaman emas ini begitu damai dan indah, ibarat mentari terbenam di sebalik ladang teh di Cameron Highlands. Setelah lebih 30 tahun berkhidmat sebagai seorang guru, bergelumang dengan buku rujukan yang tebal dan berhadapan dengan mata-mata pelajar yang bersinar, akhirnya saya bersara secara rasmi. Rumah kecil saya yang terletak di atas sebuah bukit landai, bersama taman bunga 3 bulan yang saya tanam sendiri, adalah surga pribadi saya. Setiap pagi, saya terjaga oleh kicauan burung, membancu secawan teh bunga ke kuah panas, lalu ke taman untuk memangkas dahan dan membuang serangga perosak. Begitulah kehidupan saya berlalu, tenang tanpa sebarang kerisauan. Kegembiraan terbesar saya ialah panggilan video setiap malam bersama anak tunggal saya, Suraya, dan cucu lelaki saya yang montel dan comel, Danish. Sudah lebih 5 tahun sejak Suraya berkahwin dan berpindah ke Kuala Lumpur mengikut suaminya. Walaupun berat hati untuk melepaskannya pergi jauh, melihat dia bahagia di sisi orang yang dicintainya sudah cukup untuk menenangkan hati saya. Menantu saya, Khairul, ialah seorang pengasas syarikat IT yang muda dan berjaya. Latar belakang keluarganya agak berada, tetapi sedikit rumit. Walaupun saya tahu akan hal itu, cinta Suraya yang tulus terhadapnya membuatkan saya akhirnya merestui perkawinan mereka. Saya hanya berpikir, asalkan dia melayan anak saya dengan baik, itu sudah memadai. Namun, ketenangan hidup saya berkecai pada suatu petang bulan Mei yang mendung. Sejak kebelakangan ini, Cameron Highlands sering dilanda hujan renyai-renyai yang turun dan berhenti silih berganti, meninggalkan udara yang sejuk dan segar. Ketika saya sedang mengutip dahan-dahan ros yang gugur ditiup angin di taman, saya terdengar bunyi pintu pagar besi berkeriut. Saya terkejut dan terus mengangkat kepala. Siapakah yang datang pada waktu sebegini tanpa memberitahu terlebih dahulu? Sebaik sahaja susuk tubuh yang amat saya kenali melangkah masuk ke halaman rumah, jantung saya seakan-akan terhenti. Itu Suraya. "Mak, Suraya dah sampai," katanya dengan suara yang perlahan dan serak, seperti bisikan. Saya terus melempar gunting pangkas dan bergegas mendapatkannya. Tetapi, langkah saya terhenti apabila saya melihat keadaannya dengan lebih dekat. Wajahnya sungguh lesu. Wajahnya yang dahulu gebu dan kemerah-merahan kini pucat dan cengkung. Kedua-dua matanya kelihatan sembab dengan lingkaran hitam yang jelas. Perkara yang paling aneh ialah, walaupun cuaca di Cameron Highlands sejuk, tidaklah sampai perlu memakai baju sejuk berkolar tinggi tebal yang menutupi leher dan tulang selangkanya. Di tangannya hanya ada sebuah beg kembara kecil, cukup untuk memuatkan beberapa helai pakaian. "Suraya, kenapa datang tak beritahu, Mak? Khairul mana? Danish mana?" tanya saya cemas sambil memegang tangannya yang sejuk. Suraya mengelak pandangan saya dan menundukkan kepalanya. Syarikat tiba-tiba bagi cuti, jadi Suraya datang nak jenguk Mak beberapa hari. Abang Khairul sibuk dengan proyek baru, Danish pula Suraya tinggalkan di rumah mentua. Penjelasannya kedengaran munasabah, tetapi gerak hati seorang ibu memberitahu saya ada sesuatu yang tidak kena. Mengapa dia datang menjenguk saya seperti orang yang melarikan diri? Mengapa dia meninggalkan Danish di rumah mentuanya, sedangkan selalunya dia hanya akan tenang jika saya atau ibu mentuanya sendiri yang menjaga cucu saya itu? Dan mengapa wajahnya kelihatan seperti orang yang baru sahaja mengharungi ribut taufan yang dahsyat? Saya menahan rasa curiga di dalam hati dan membawanya masuk ke dalam rumah. Saya tidak mahu membuatnya lebih resah. Saya coba berpikir positif, mungkin dia hanya penat kerana kerja. Saya bergegas ke dapur dan mula memasak sup ayam panas, makanan kegemarannya. Sambil memasak, saya sengaja mengajukan pelbagai soalan tentang kehidupannya di KL, tentang syarikat Khairul, dan sama ada Danish masih berkelakuan baik. Saya coba mewujudkan suasana yang ceria dan mesra, seperti biasa setiap kali dia pulang. Namun, Suraya hanya menjawab sepatah-sepatah dengan lemah. Kadang-kadang, dia termenung memandang keluar tingkap. Dia langsung tidak berselera makan. Selepas menyuap beberapa kali,
Dia meletakkan sudu dan berkata dia sudah kenyang. Melihat anak perempuan saya duduk membongkok di sofa dengan bahu yang terhinggut-hinggut menahan sebak, hati saya terasa seperti diramas-ramas. Saya tahu, di sebalik riak wajahnya yang kosong itu, tersembunyi sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang coba disembunyikannya seorang diri. Saya berbisik pada diri sendiri, bertenang, Aminah. Kau perlu cari cara supaya dia membuka mulut. Sebagai seorang ibu, saya tidak akan membiarkan anak saya menanggung derita seorang diri. Baju sejuk berkolar tinggi yang tebal itu bukan sekadar menutupi kulitnya, tetapi seolah-olah menutupi sebuah rahasia pedih yang tidak berani dihadapinya. Malam itu, saya menyuruh Suraya mandi awal supaya badannya berasa segar. Pakai baju mak dulu. Baju kotor tu nanti mak basuhkan. Tibarnas kamatibut, abatataparna. Dia hanya mengikut tanpa membantah. Mungkin dia sudah tidak berdaya untuk menolak atau berpikir. Ketika Suraya berada di bilik air, saya membuka beg kecilnya untuk mengemas. Di dalamnya hanya ada sehelai baju tidur, beberapa peralatan mandian ringkas, dan sepasang dua pakaian harian. Ini bukan beg orang yang datang bercuti. Saya mengambil pakaian yang baru ditanggalkannya untuk dimasukkan ke dalam mesin basuh. Baju sejuk berwarna krim itu masih terasa hangat. Mengikut kebiasaan saya yang sentiasa cermat, saya memeriksa poketnya terlebih dahulu, tiada apa-apa. Tetapi, sebaik sahaja saya menterbalikkan baju itu, saya ternampak satu tompokan kecil berhampiran kolar. Saya membawanya lebih dekat ke arah cahaya untuk melihat dengan lebih jelas. Jantung saya seakan-akan berhenti berdegup. Ia adalah tompokan darah yang sudah kering dan menghitam. Seluruh badan saya terasa seram sejuk. Baju sejuk yang menutupi leher, tompokan darah pada kolarnya, dan keadaan Suraya yang sangat lesu. Semua kepingan teka-teki itu tiba-tiba bercantum di dalam kepala saya, membentuk sebuah gambaran ngeri yang tidak ingin saya percayai. Takkanlah anak aku. Saya coba menenangkan diri, mungkin kemalangan biasa. Mungkin tangannya terhiris pisau atau tercalar di mana-mana. Jangan buat kesimpulan terburu-buru. Saya memasukkan baju itu ke dalam mesin basuh, tetapi pikiran saya berkecamuk. Saya kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa, tetapi kedua-dua kaki saya terasa lemah. Bunyi air dari bilik air kedengaran begitu sayu. Anakku berada di dalam sana, hanya dipisahkan oleh sekeping dinding, tetapi mengapa jarak di antara kami terasa begitu jauh? Apakah yang sedang disembunyikannya daripada saya? Tidak lama kemudian, Suraya keluar. Dia memakai baju tidur sutra saya yang longgar dan rambutnya yang basah dibalut dengan tuala. Dia kelihatan sedikit terkejut melihat saya masih duduk diam di ruang tamu. Mak belum tidur lagi? Saya memandangnya tepat ke mata. Suara saya yang ceria pada siang tadi sudah hilang, digantikan dengan nada yang tenang dan serius. Suraya, mari duduk sebelah Mak. Suraya kelihatan teragak-agak, tetapi akhirnya dia perlahan-lahan menghampiri dan duduk di ujung sofa, menjaga sedikit jarak daripada saya. Saya menarik nafas dalam-dalam, coba mengawal suara saya agar tidak bergetar. Mak, nampak ada tompokan darah pada baju kamu. Kamu cedera di mana? Mendengar perkataan darah, bahu Suraya sedikit terhinjut. Dia menundukkan kepala dan menggenggam kedua-dua tangannya dengan erat. Oh, tak ada apa-apalah Mak. Mungkin terpercik apa-apa masakan dapur agaknya. Pembohongan yang kekok itu hanya menambahkan lagi ketakutan di dalam hati saya. Di dapur? Kamu buat kerja dapur pakai baju sejuk berkolar tinggi? Suraya, pandang mata Mak dan cakap betul-betul. Saya mengangkat dagunya, memaksanya untuk memandang saya. Matanya merah dan berkaca-kaca, tetapi dia masih coba mengelak pandangan saya. Kesunyiannya terasa seperti bilah pisau yang menghiris jantung saya. Saya tidak dapat menahan diri lagi. Hairul buat, kan? Suara saya kedengaran serak. Dia pukul kamu, kan? Soalan saya itu ibarat picu. Dinding pertahanan yang dibina oleh Suraya selama ini akhirnya runtuh berkecai. Dia mula menangis tersesak-esak. Tangisan yang telah lama dipendam akhirnya meletus menjadi raungan yang pilu. Dia menyembamkan wajahnya ke dada saya, tubuhnya yang kecil menggigil seperti daun yang ditiup angin kencang. Saya juga tidak dapat menahan air mata, memeluknya erat sambil menangis tanpa henti. Saya tidak perlu bertanya lagi. Raungan anak saya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Dia pukul Suraya, Mak, sakit sangat. Suraya menuturkan setiap perkataan dengan susah payah.
Dengan tangan yang menggeletar, saya perlahan-lahan menurunkan kolar bajunya. Di bawah cahaya lampu ruang tamu yang suram, kelihatan kesan-kesan lebam bertompok-tompok pada kulit leher dan bahunya yang putih. Ada lebam ungu yang masih baru, dan ada juga lebam lama yang sudah bertukar kekuningan. Setiap satu kesan lebam itu adalah bukti kejahatan lelaki yang pernah dicintai oleh anak saya sepenuh hatinya. Kemarahan dan kesedihan meluap-luap di dalam dada saya sehingga terasa sukar untuk bernafas. Saya telah melakukan kesilapan besar. Saya telah melepaskan anak saya ke tangan seekor raksasa bertopengkan manusia. Saya menyangka dia akan bahagia dan disayangi. Tetapi balasannya ialah penderaan fisikal dan mental yang amat dahsyat. Saya memeluk tubuhnya yang kurus itu dengan lebih erat, merasakan setiap esakan pilunya menggoncang seluruh tubuh saya. Di malam yang sunyi di Cameron Highlands, hanya kedengaran tangisan sedih seorang anak dan penderitaan tanpa suara seorang ibu. Setelah puas menangis sehingga kering air mata, Suraya tertidur di dalam pelukan saya karena terlalu letih. Saya dengan berhati-hati membawanya ke bilik tidur dan menyelimutkannya. Melihat wajah anak saya yang masih basah dengan air mata walaupun sedang tidur, hati saya terasa bagai dihiris-hiris. Saya langsung tidak boleh tidur. Kemarahan dan kebencian membara di dalam hati saya seperti lahar gunung berapi, membakar habis ketenangan yang selama ini saya miliki. Saya, seorang guru bahasa Melayu bersara yang seumur hidup hanya mengenali buku dan nilai-nilai murni, tidak pernah menyangka akan berhadapan dengan realiti yang begitu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Saya kembali ke ruang tamu dan duduk diam di dalam gelap. Bunyi detik jam dinding kedengaran begitu berat. Saya memandang telepon bimbit di atas meja. Hanya ada satu pikiran di dalam kepala saya. Aku mesti telepon Khairul. Aku mesti dengar sendiri dari mulutnya. Aku ingin tahu, mengapa dia begitu tergamak mengangkat tangan kepada istri dan ibu kepada anaknya sendiri. Tangan saya menggeletar ketika menekan nomor yang sudah biasa. Nada dering yang panjang menambahkan lagi debaran di dada saya. Saya sudah bersedia untuk mendengar pertengkaran, alasan, dan penipuan. Tetapi jawaban yang saya terima adalah 1000 kali lebih teruk. "Halo?" Suara Khairul di hujung talian kedengaran serak dan bercampur dengan nada rimas, seolah-olah baru terjaga dari tidur. Saya menarik nafas dalam-dalam, coba bertenang dan menahan suara daripada bergetar. "Khairul, ini Mak Suraya." "Oh, Puan. Ada apa telepon malam-malam Bu Tani?" Suaranya kedengaran kosong, tanpa sebarang emosi. Dia seolah-olah tidak peduli langsung bahwa istrinya tiada di rumah. Kemarahan saya memuncak kembali. "Ada apa? Suraya ada di rumah Mak sekarang. Kamu tak tahu kenapa dia lari balik ke sini sambil menangis?" Talian senyap seketika. Saya terdengar dia mengeluh perlahan. Kemudian, dengan nada yang sangat tenang dan mengerikan, dia berkata, "Oh, dia dah sampai rumah Puan ya. Baguslah. Saya pun memang bercadang nak hubungi Puan dalam beberapa hari ini." Sikapnya yang acuh tak acuh itu membuatkan saya hilang pertimbangan. Saya menjerit ke arah telepon. "Khairul, apa yang kau dah buat pada anak aku? Lebam-lebam kat badan dia tuh, kau yang buat, kan?" Saya menjangkakan dia akan menafikannya, mengatakan itu semua salah faham, tetapi tidak. Dia ketawa. Bunyi ketawa sinis yang kejam itu seolah-olah mengoyakkan gegendang telinga saya. "Ya, memang saya yang pukul dia." Telinga saya berdesing. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Dia bukan saja tidak menafikan, malah mengaku dengan begitu angkuh. "Kenapa? Kenapa kau buat macam tuh?" tanya saya tergagap-gagap. Tekak saya terasa perit. "Kenapa? Sebab dia tak dengar cakap. Perempuan ni kena tahu tempat dia, kena ikut cakap suami. Puan tak ajar anak Puan ke?" Suaranya penuh dengan penghinaan. Dia berani lawan cakap saya, jatuhkan air muka saya depan orang. Setakat kena pukul sikit tuh, apalah sangat. Kau, ni, binatang." Jerit saya sekuat hati. Sekali lagi kedengaran bunyi ketawa. Kali ini lebih sombong, silakan maki. Tapi Puan kena ingat, Suraya tuh masih istri saya. Apa salahnya saya ajar istri saya sendiri? Puan nak buat apa? Kata-kata terakhirnya itu bagaikan hentaman tukul besi di kepala saya. Ia bukan sekadar satu pengakuan. Ia adalah satu cabaran. Satu provokasi yang angkuh dan kejam dari seseorang yang tidak menghiraukan undang-undang maupun adab kemanusiaan. Dia tahu saya hanyalah seorang guru tua di kampung yang tidak punya kuasa atau pengaruh. Dia tahu saya tidak mampu berbuat apa-apa terhadapnya.
Memang saya yang pukul dia. Puan nak buat apa? Kata-kata itu terus berlegar-legar di dalam kepala saya, meresap ke dalam jiwa. Saya mematikan panggilan. Tangan yang memegang telepon bimbit jatuh terkulai. Saya tidak lagi merasa marah. Sebaliknya, satu perasaan dingin yang menakutkan menyelubungi seluruh tubuh saya. Kesedihan dan keputusasaan yang saya rasai tadi serta-merta bertukar menjadi gumpalan kebencian yang sejuk dan tajam. Pada ketika itu, saya sadar akan segalanya. Manusia seperti Khairul tidak boleh diajak berbincang secara rasional. Dia tidak punya hati perut, dia hanya peduli pada satu perkara, dirinya sendiri, reputasinya, dan kejayaannya. Baiklah, jika itu yang paling kau hargai, maka aku akan hancurkannya, dengan apa cara sekalipun. Selepas panggilan itu, saya duduk di sofa tanpa bergerak untuk tempoh yang lama. Rumah diselubungi kesunyian yang menyesakkan. Cahaya bulan yang samar di luar tingkap meninggalkan jejak keperakan yang dingin di lantai ruang tamu. Malam di Cameron Highlands begitu tenang dan damai, tetapi hati saya sedang dilanda ombak yang ganas. Provokasi Khairul bukanlah kata-kata yang terkeluar karena tidak dapat menahan marah. Ia adalah kenyataan yang terancang dari seseorang yang terlalu yakin dengan kuasa dan kedudukannya. Dia percaya bahwa uang dan pangkat boleh menutup segala dosa dan membisukan mulut keadilan. Saya bangun dan perlahan-lahan berjalan ke tingkap. Saya memandang ke arah taman yang saya usahakan. Bunga-bunga 3 bulan yang sedang mekar kelihatan begitu indah di bawah sinaran bulan. Sepanjang hidup, saya telah menanam dan menjaga perkara-perkara yang indah di taman ini, dan juga di dalam hati anak-anak murid saya. Saya mengajar mereka tentang hati nurani melalui sajak-sajak Usman Awang, dan tentang erti kemanusiaan yang mendalam melalui novel-novel Shahnon Ahmad. Saya sentiasa percaya bahwa kebaikan akan mengatasi kejahatan, dan setiap perbuatan akan ada balasannya. Tetapi malam ini, kepercayaan saya telah goyah. Anak perempuan saya, Suraya, adalah hasil karya saya yang paling indah. Saya mengajarnya untuk menjadi seorang yang baik hati, untuk mencintai dengan tulus, dan dia telah melakukan semua itu. Anak saya mencintai Khairul dengan sepenuh hatinya, dan sebagai balasan, dia menerima kekejaman dan pengkhianatan. Tidak, ini tidak boleh dibiarkan. Saya tidak akan membiarkan raksasa itu terus hidup mewah di luar sana, terlepas dari undang-undang, dan membina kejayaannya di atas penderitaan anak saya. Saya kembali ke bilik tidur Suraya. Dia sedang tidur nyenyak, tetapi dahinya sedikit berkerut, mungkin sedang bermimpi ngeri. Saya duduk di birai katil dan mengusap rambut yang jatuh di pipinya. Saya pernah berpikir bahwa saya akan berpuas hati jika anak saya dapat menjalani kehidupan yang biasa dan tenang, walaupun tidak terlalu kaya. Tetapi kini, ketenangan itu telah hancur berkecai. Langit biru anak saya telah dilitupi awan hitam yang pekat. Pada saat itu juga, satu tekad yang sekeras keluli tertanam di dalam hati saya. Saya tidak akan menangis atau merayu. Saya tidak akan menyerbu rumahnya dan membuat kecoh. Perbuatan seperti itu hanya akan memalukan Suraya dan memberikan kepuasan kepada lelaki kejam itu. Saya perlu bertindak dengan cara yang berbeza. Saya akan menggunakan akal pikiran dan ketenangan saya sebagai senjata. Khairul telah memandang rendah hati seorang ibu. Dia menganggap saya hanyalah seorang nenek tua di kampung. Dia silap. Dia belum tahu betapa dahsyatnya kekuatan yang lahir dari kasih sayang seorang ibu yang terdesak. Saya tidak akan menghancurkannya dengan keganasan. Saya akan menghancurkan perkara yang paling dipujanya, perkara yang digunakannya untuk memijak marwah anak saya, reputasi dan kejayaannya. Saya akan menanggalkan topeng munafiknya di hadapan seluruh masyarakat. Saya akan pastikan dia kehilangan segalanya dan menerima balasan yang paling setimpal atas perbuatannya. Ini bukan lagi masalah keluarga kami semata-mata. Ini adalah perang antara keadilan dan kezaliman, antara moral dan kebejatan. Saya menunduk dan memberikan ciuman ringan di dahi anak saya. Tidurlah, Suraya. Biar Mak yang uruskan semuanya. Mak janji, Mak akan tebus segala penderitaanmu. Mak akan kembalikan langit biru yang sepatutnya menjadi milikmu. Itu adalah satu sumpah. Walaupun tidak dilafazkan, ia bergema lebih kuat dan lantang daripada sebarang ikrar. Sumpah seorang ibu yang telah menukar penderitaan menjadi kekuatan, di malam yang sunyi di Cameron Highlands. Malam itu, Cikgu Aminah, seorang guru yang lemah lembut dan sentiasa menjaga adab, telah mati.
Yang tinggal hanyalah seorang ibu yang bersedia melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. Selama beberapa hari berikutnya, saya berpura-pura seperti tiada apa-apa yang berlaku di hadapan Suraya. Saya menjaganya dengan baik, memasak makanan kegemarannya, dan kami berkebun bersama-sama. Saya mahu dia melupakan apa yang telah berlaku. Luka di badan akan sembuh, tetapi luka di hati memerlukan masa. Saya tahu dia perlukan masa untuk memulihkan dirinya, dan saya berjanji akan menjadi tonggak kekuatannya. Tetapi apabila malam tiba dan Suraya sudah tidur, kenangan pahit itu kembali menghantui dan merobek hati saya. Sambil menghirup teh yang sudah sejuk, saya duduk sendirian dan mengimbas kembali masa lalu yang membawa anak saya ke tragedi hari ini. Saya teringat hari pertama Suraya membawa Khairul pulang untuk diperkenalkan. Dia seorang pemuda yang tampan dan segak, berpakaian sut mahal, pertuturannya sopan, dan buah tangan yang dibawanya adalah dari sebuah pasar raya mewah. Dia kelihatan beradab, bercita-cita tinggi, dan sangat menyayangi anak saya. Pada masa itu, Suraya memandangnya dengan mata yang penuh cinta dan kebahagiaan. Melihat anak saya gembira, saya pun turut tumpang gembira. Namun, sejak pertemuan pertama itu, saya merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Di sebalik senyumannya yang sempurna, saya dapat melihat pandangan mata yang dingin dan penuh perhitungan. Apabila bercerita tentang keluarga, dia hanya menyebut secara ringkas tentang bapaknya yang berjaya, dan mengelak dengan bijak apabila ditanya tentang ibunya. Kemudian, saya mendapat tahu daripada kenalan bahwa ibu bapaknya telah lama bercerai, dan bapaknya telah berkahwin semula dengan wanita yang jauh lebih muda. Khairul dibesarkan oleh bapak dan ibu tirinya. Walaupun hidup mewah dari segi material, dia kekurangan kasih sayang. Mungkin persekitaran yang rumit itulah yang membentuknya menjadi manusia yang bercita-cita tinggi tetapi sangat egois dan kejam. Saya pernah dengan berhati-hati meluahkan kebimbangan saya kepada Suraya. Saya katakan, perkawinan bukan hanya melibatkan dua individu, tetapi juga dua buah keluarga. Mampukah seorang lelaki yang tidak mempunyai asas keluarga yang kukuh membina sebuah keluarga yang bahagia untuk anak saya? Tetapi Suraya, yang sedang mabuk cinta, tidak mengendahkan nasihat saya. Mak, janganlah ada prasangka macam tu. Persekitaran tak semestinya menentukan pribadi seseorang. Dia banyak terluka masa kecil. Sebab tu dia nak bina keluarga yang sempurna. Dia betul-betul sayangkan Suraya, dan Suraya pun sayangkan dia. Kami akan bahagia, Mak. Percayalah. Di hadapan tekad dan cinta anak saya yang membara, saya terpaksa mengalah. Saya memujuk diri sendiri, mungkin saya terlalu risau, mungkin pemikiran saya sudah lapuk di mamah usia. Dengan harapan agar anak saya bahagia seperti yang dikatakannya, saya merestui perkawinan mereka. Majelis perkawinan mereka diadakan dengan sangat meriah di sebuah hotel 5 bintang di Kuala Lumpur. Ramai rakan-rakan dan rakan kongsi perniagaan Khairul yang hadir. Semua memuji Suraya kerana bertuah mendapat suami yang berjaya dan kaya. Melihat anak saya tersenyum ceria dalam gaun pengantin yang indah, saya coba untuk percaya bahwa pilihannya adalah tepat. Pada awal perkawinan, semuanya kelihatan baik. Khairul berkelakuan seperti seorang suami yang penyayang. Dia membelikan Suraya rumah yang besar dan kereta yang mahal, dan memastikan dia tidak kekurangan apa-apa. Melihat gambar-gambar bahagia mereka di media sosial, hati saya beransur-ansur lega. Tetapi segalanya mula berubah selepas Suraya melahirkan Danish. Perniagaan Khairul semakin maju. Dia menjadi CEO sebuah syarikat IT yang besar, dan lingkungan sosialnya semakin luas. Dia mula pulang lewat setiap hari dan sering keluar negara. Suraya terpaksa menguruskan anak kecil dan rumah seorang diri, dan pertengkaran antara mereka mula tercetus. Setiap kali kami berbual di telepon, saya dapat merasakan kesedihan dalam suaranya, walaupun dia sentiasa coba menutupinya dengan cerita-cerita gembira tentang Danish. Dia sentiasa membela suaminya. Dia sibuk sangat, Mak. Dia seorang diri yang pikul tanggung jawab syarikat besar tu. Suraya kena faham. Dan Dev can be dua. Anak saya, Suraya, terlalu baik dan pemaaf. Dia coba sedaya upaya untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah goyah. Dia bersabar dan berkorban, dan akhirnya, balasan yang diterimanya adalah kekejaman. Mengingati semua ini, kebencian saya terhadap Khairul dan simpati saya terhadap anak saya semakin mendalam. Ini semua salah saya kerana tidak bertegas dari awal untuk melindunginya. Kalau begitu, saya mesti membetulkan kesilapan ini sekarang.
Saya tidak akan biarkan anak saya hidup dalam neraka ini walau sehari pun lagi. Selepas panggilan telepon yang mengubah segalanya malam itu, saya tahu saya tidak boleh bertindak terburu-buru. Kemarahan itu seperti api, jika tidak dikawal, ia akan membakar diri sendiri sebelum sempat mencederakan musuh. Khairul bukan orang bodoh, dia sombong, tetapi kesombongannya dibina di atas asas uang dan kuasa yang kukuh. Jika saya, seorang guru tua, hanya menangis dan merayu, saya hanya akan menjadi bahan ketawanya. Saya perlu mengenali musuh saya dengan teliti. Saya memulakan rancangan saya secara senyap. Langkah pertama ialah mengumpul maklumat. Saya tidak boleh bergantung semata-mata pada pengakuan Suraya yang diselangi tangisan. Saya perlukan maklumat objektif dari luar untuk memahami keseluruhan situasi. Tetapi bagaimana? Saya berada di Cameron Highlands, dan semua ini berlaku di Kuala Lumpur. Saya mula memikirkan rangkaian kenalan saya. Rangkaian kenalan seorang guru bersara mungkin tidak luas, tetapi ia mendalam. Saya teringat pada Kak Midah, bekas rakan sekerja saya. Selepas bersara, dia berpindah ke Kuala Lumpur untuk tinggal bersama anaknya. Anak perempuannya mengusahakan sebuah kafe yang cukup terkenal di Bangsar, tempat yang sering dikunjungi oleh golongan profesional dan ahli perniagaan. Mungkin dia pernah terdengar sesuatu. Saya meneleponnya dengan berpura-pura bertanya kabar, dan secara semula jadi membawa perbualan ke arah kehidupan di KL. Kak Midah, seronok betul hidup kat KL tuh ya? Hebat betul orang-orang muda sekarang nih. Tengoklah menantu saya tuh, CEO syarikat IT besar. Siang malam kerja sampai tak ingat dunia. Stres agaknya. Saya sengaja bercakap dengan nada bangga dan ceria. Kak Midah, yang sememangnya peramah dan suka bercerita, terus menyambut. Hebat tuh memanglah hebat, tapi dengar cerita tak elok pun ada. Anak akak cakap, kalangan ahli perniagaan muda kat sana selalu bergosip pasal menantu kau tuh. Katanya kaki perempuan, terkenal sangat. Jarang nampak dia keluar dengan istri. Jantung saya tersentak, tetapi saya coba mengekalkan nada tenang. Iya ke? Alah, orang sengaja buat cerita tuh agaknya. Dah ada istri cantik, anak comel, takkanlah nak buat kerja bodoh macam tuh. Orang kata, dalam hati siapa yang tahu. Nah, anak akak cakap, kebelakangan nih selalu nampak dia keluar dengan setiausaha dia. Muda, cantik orangnya. Bukan setakat urusan kerja, makan berdua, tengok wayang pun berdua. Orang dah mula berbisik-bisik, hubungan mereka tuh bukan biasa-biasa. Setiap patah perkataan Kak Midah menusuk jantung saya seperti jarum. Bukan sahaja keganasan, tetapi juga pengkhianatan. Anak saya terpaksa menanggung dua penderitaan yang dahsyat ini serentak. Kemarahan saya memuncak kembali, tetapi akal saya berjaya menahannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Midah, berbual kosong seketika, dan kemudian mematikan panggilan. Maklumat daripada Kak Midah mungkin hanya habar angin, tetapi ia mengesahkan syakwa sangka terburuk saya, dan ia memberi saya satu sasaran yang jelas, setiausaha itu. Orang ketiga ini bukan sahaja boleh menjadi bukti pengkhianatan Khairul, tetapi juga boleh menjadi titik lemah yang akan meruntuhkan topengnya yang sempurna. Saya tahu apa yang perlu saya lakukan seterusnya. Habar angin tidak boleh dijadikan bukti. Saya perlukan sesuatu yang tidak dapat dinafikannya. Kabar angin mengenai hubungan sulit Khairul menguatkan lagi tekad saya. Saya bukan sahaja perlu membebaskan Suraya dari perkawinan neraka ini, tetapi saya juga mesti meruntuhkan topeng munafiknya. Namun, untuk itu, saya perlukan bukti. Bukti kukuh yang tidak boleh disangkal dengan uang atau kuasa. Bagaimana seorang guru tua yang tinggal di Cameron Highlands boleh mencari bukti di Kuala Lumpur? Saya tidak mungkin dapat mengekorinya sendiri. Saya perlukan bantuan profesional, penyiasat persendirian. Perkataan itu muncul di dalam pikiran saya. Selama ini saya hanya melihatnya di dalam film, tidak pernah terfikir saya akan memerlukan perkhidmatan seperti ini. Tetapi siapa yang harus saya hubungi? Mencari secara rawak di internet terlalu berisiko. Saya mungkin akan ditipu, atau lebih teruk lagi, diugut. Saya menyelak kembali helaian ingatan saya, mencari nama yang boleh dipercayai, dan kemudian, saya teringat pada Taufik. Bekas anak murid saya yang nakal. Taufik bukanlah seorang pelajar cemerlang, malah agak liar, tetapi dia seorang yang setia kawan dan baik hati. Saya teringat bagaimana saya pernah membelanya di hadapan lembaga disiplin sekolah. Selepas tamat sekolah, saya dengar dia menjadi anggota polis,
tetapi beberapa tahun kemudian berhenti dan membuka syarikatnya sendiri yang pakar dalam bidang keselamatan dan penyiasatan persendirian. Ini nampak lebih selamat dan boleh dipercayai. Saya mencari nomor telepon Taufik di dalam buku nota lama saya yang sudah kekuningan. Jari saya sedikit menggeletar ketika menekan nomor itu. Selepas beberapa deringan, kedengaran suara lelaki yang garau dan tenang. "Ya, Taufik di sini." "Taufik, ini saya, Cikgu Aminah." Talian senyap selama beberapa saat, kemudian kedengaran suara yang terkejut dan gembira. "Cikgu, ya Allah, betul keni Cikgu? Saya tak percaya, Cikgu sihat." Keikhlasan dalam suaranya membuatkan hati saya terasa hangat. Selepas bertanya kabar secara ringkas, saya teragak-agak seketika sebelum terus kepada tujuan utama saya. "Taufik, sebenarnya Cikgu ada perkara nak minta tolong. Perkara ini agak sensitif dan memerlukan kerahasiaan mutlak." Taufik serta-merta memahami keseriusan keadaan. Nada suaranya bertukar menjadi lebih profesional. "Baik, Cikgu. Cakap sahaja. Apa sahaja yang boleh saya bantu, saya akan buat yang terbaik. Cikgu percayakan saya. Dan kampasitanan, dan kampasitan en." Saya menarik nafas dalam-dalam dan menjelaskan situasinya kepada Taufik. Sudah tentu, saya menyembunyikan bahagian di mana Suraya dipukul. Saya hanya mengatakan bahwa saya mengesyaki menantu saya curang dan memerlukan bukti untuk membantu anak saya dalam proses penceraian. Saya memberikan semua maklumat yang saya tahu kepada Taufik. Nama Khairul, syarikatnya, alamat rumah, dan kabar angin mengenai setiausahanya. Taufik hanya mendengar dengan senyap. Setelah saya selesai bercerita, dia berkata dengan ringkas dan tegas, "Cikgu jangan risau. Serahkan perkara ini kepada saya. Saya akan letakkan orang saya untuk ikut dia serta-merta. Semua maklumat akan dirahasiakan sepenuhnya." Beberapa hari berikutnya adalah penantian yang penuh debaran. Saya mengeluarkan sejumlah uang yang agak besar dari akaun simpanan persaraan saya dan memindahkannya kepada Taufik sebagai bayaran. Saya tidak berasa rugi sedikit pun. Ini adalah pelaburan yang perlu untuk masa depan anak saya. Setiap hari, Taufik akan menghantar laporan ringkas melalui aplikasi pesanan yang selamat. Mereka berdua makan tengah hari di restoran mewah. Mereka berdua masuk ke sebuah kondominium mewah di Mont Kiara, bukan rumahnya. Mereka berdua keluar dari panggung wayang lewat malam. Setiap laporan terasa seperti tusukan pisau kecil di hati saya, tetapi pada masa yang sama, ia menguatkan lagi tekad saya. Akhirnya, selepas seminggu, Taufik menelepon. "Cikgu, bukti dah cukup. Saya akan hantarkan melalui kurir ekspres yang selamat." Keesokan harinya, saya menerima sebuah sampul surat kecil. Di dalamnya terdapat sebuah pemacu USB. Tangan saya menggeletar ketika saya memasukkannya ke dalam komputer. Beratus-ratus gambar dan beberapa klip video muncul. Bukti yang sangat jelas dan tidak dapat disangkal. Khairul dan setiausaha mudanya yang jelita sedang berjalan berpegangan tangan, berciuman di dalam kereta, dan masuk ke hotel bersama-sama. Mereka kelihatan begitu mesra dan bahagia. Senyuman ceria di wajahnya ketika bersama perempuan itu sangat berbeza dengan imej suami yang garang dan mengongkong seperti yang selalu diceritakan oleh Suraya. Saya berasa sangat jijik. Ini bukan kesilapan sesaat. Ini adalah pengkhianatan yang terancang. Kehidupan dua muka yang disembunyikan dengan rapi. Ketika istrinya menderita akibat keganasannya di rumah, dia sedang berseronok dengan kekasihnya. Saya menyimpan semua file itu ke dalam komputer, dan membuat beberapa salinan sebagai langkah berjaga-jaga. Kini, senjata sudah berada di tangan saya. Persoalannya, bagaimana untuk menumbangkan musuh dengan sempurna hanya dengan satu tembakan. Dengan pemacu USB yang berisi bukti kecurangan Khairul di tangan, saya merasakan satu kedinginan mengalir di tulang belakang saya. Ini bukan sekadar alat untuk membantu proses penceraian Suraya. Ini adalah peluru pertama dalam peperangan yang telah saya sumpahkan untuk menangi. Namun, saya tahu gambar-gambar ini sahaja tidak cukup untuk menumbangkan manusia seperti Khairul sepenuhnya. Dia mempunyai uang dan pengaruh. Dia boleh mengupah peguam terbaik untuk memutarbelitkan fakta, malah menuduh mangsa sebagai pemangsa. Dia boleh mereka cerita bahwa istrinya tidak pandai menjaga suami atau apa sahaja untuk menghalalkan perbuatannya. Saya tidak boleh berlawan dengannya seorang diri. Saya perlukan satu pasukan, satu perikatan. Tetapi siapa yang boleh saya harapkan? Rakan-rakan saya kebanyakannya adalah guru bersara yang biasa dan lemah lembut seperti saya.
Mereka mungkin boleh memberikan sokongan moral, tetapi mereka tidak dapat membantu saya dalam pertarungan yang berat sebelah ini. Saya duduk di hadapan meja tulis lama saya, tempat di mana saya menghabiskan lebih 30 tahun menanda kertas dan menyediakan rancangan pengajaran. Pandangan saya tertumpu pada sebuah kotak kayu kecil di bawah meja. Saya mengeluarkannya dengan berhati-hati, debu nipis berterbangan. Saya membuka penutup kotak itu. Di dalamnya bukanlah barang kemas, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga bagi saya. Album graduasi lama, timbunan surat daripada anak-anak murid, dan senarai kenalan yang sudah pudar warnanya di mamah masa. Inilah harta karun saya. Sepanjang kerjaya saya sebagai guru, saya bukan sekadar menyampaikan ilmu sastra. Saya sentiasa berusaha untuk memahami dan mendekati setiap pelajar, membimbing mereka di jalan kehidupan. Saya percaya setiap anak itu ibarat benih. Jika disemai dan dijaga dengan cara yang betul, mereka semua akan tumbuh menjadi pohon yang tegap. Saya mengekalkan hubungan dengan ramai bekas pelajar selepas mereka tamat sekolah, dan menyaksikan mereka berjaya dalam bidang masing-masing. Kini, tibalah masanya untuk saya membuka peti harta karun saya. Saya menyelak buku nota itu satu persatu. Nama-nama dan wajah-wajah yang biasa muncul di dalam pikiran. Saya perlukan seorang peguam. Bukan sekadar peguam yang hebat, tetapi seseorang yang mempunyai prinsip dan rasa keadilan. Saya teringat pada Fahmi, seorang pelajar yang kecil dan kurus, memakai cermin mata tebal. Dia pendiam, tetapi apabila membuat pembentangan, dia adalah yang paling tajam dan logik. Fahmi suka berdebat dan sentiasa berpihak kepada yang benar. Saya dengar dia kini seorang peguam di sebuah firma guaman terkenal di Kuala Lumpur. Seterusnya, saya perlukan seseorang dari bidang media. Kuasa pendapat umum sangat besar. Jika digunakan dengan betul, ia boleh menghasilkan tekanan yang tidak dapat diendahkan oleh mana-mana kuasa. Saya terus teringat pada Aisyah. Gadis berambut pendek itu adalah wartawan utama akhbar sekolah semasa zaman persekolahannya. Tulisannya sentiasa mempunyai perspektif yang unik, gaya yang tajam, dan daya pujukan yang kuat. Kali terakhir kami berhubung, dia memberitahu saya dia bekerja sebagai editor di sebuah portal berita dalam talian yang besar, mengendalikan bahagian ekonomi dan sosial. Dan akhir sekali, musuh saya adalah seorang CEO syarikat IT. Dia boleh menggunakan teknologi untuk menyembunyikan jenayahnya dan menyerang saya kembali. Saya perlukan seseorang yang pakar dalam bidang ini untuk melindungi diri saya dan mencari kelemahannya. Nama Imran muncul di pikiran. Seorang pelajar yang kurus dan sedikit pelik, sentiasa membawa komputer ribanya kemana-mana. Imran boleh bercakap berjam-jam tentang kod, algoritma, dan keselamatan rangkaian. Kini, saya dengar dia telah menjadi seorang pakar keselamatan siber yang disegani, bekerja untuk sebuah syarikat multinasional. Peguam, wartawan, dan pakar keselamatan siber. 3 kepingan teka-teki yang sempurna untuk rancangan saya. Mereka semua adalah anak-anak murid yang pernah saya ajar dan letakkan kepercayaan yang tinggi. Tetapi, adakah mereka akan membantu saya? Tugas ini bukan sahaja rumit, tetapi juga sangat berisiko. Menentang orang seperti Kerul boleh mendatangkan masalah besar kepada kerjaya dan kehidupan mereka. Saya teragak-agak seketika, tetapi bayangan Suraya yang penuh dengan lebam muncul kembali dan menghapuskan segala keraguan. Saya tidak boleh berundur. Saya mesti mencoba. Saya percaya pada ikatan guru dan murid yang pernah kami bina. Saya percaya pada kebaikan yang telah saya coba semai di dalam hati mereka selama ini. Saya tidak akan meminta mereka melakukan sesuatu yang haram atau tidak bermoral. Saya hanya akan meminta mereka menggunakan kepakaran mereka untuk menuntut keadilan. Saya mengangkat gagang telepon dan mencari nomor peguam, Fahmi. Petang itu, selepas memastikan Suraya sedang tidur, saya masuk ke bilik kerja dan mengunci pintu. Duduk di hadapan timbunan senarai kenalan lama, hati saya bercampur baur. Apa yang akan saya lakukan ini ibarat satu pertaruhan, meletakkan segalanya pada kebaikan dan kesetiaan orang-orang yang sudah berpuluh tahun tidak saya temui. Saya menarik nafas dalam-dalam. Dengan tangan yang sedikit menggeletar, saya mencari nomor telepon Fahmi. Selepas beberapa ketika, saya terjumpa nama yang ditulis dengan dakwat biru yang sudah pudar, Muhammad Fahmi. Di sebelahnya ada nomor telepon rumah lama, dan di bawahnya, dengan tulisan pen mata bola, ada nomor telepon bimbit baru. Mungkin saya pernah mencatatnya dengan tergesa-gesa semasa kami berbual suatu ketika dahulu. Saya merenung nomor itu selama beberapa saat, dan selepas teragak-agak, saya menekan butang dial.
Deringan telepon kedengaran panjang, dan setiap deringan membuatkan jantung saya berdegup lebih kencang. Saya sudah bersedia untuk kemungkinan terburuk, ditolak, atau lebih teruk lagi, dia tidak mengingati saya. Selepas 3 atau 4 deringan, panggilan itu dijawab. "Halo, Fahmi di sini." Kedengaran suara lelaki yang garau dan sopan, tetapi agak asing. Tekak saya terasa kering. "Halo, Fahmi Keni." Muhammad Fahmi, bekas pelajar Cikgu Aminah dari SMK Seri Intan. Talian senyap. Keheningan selama beberapa saat itu membuatkan saya menahan nafas. Saya menyangka saya telah tersalah nomor, atau dia tidak mengingati saya. Tetapi kemudian, suara yang sama kedengaran semula. Kali ini, nada yang dingin dan profesional itu telah hilang, digantikan dengan rasa terkejut, keliru, dan gembira. "Cikgu, Cikgu Aminah, Cikgu yang ajar bahasa Melayu tuke? Ya Allah, betul Keni Cikgu?" Mengetahui bekas pelajar saya masih mengingati saya, segala ketegangan yang saya rasai hilang serta-merta. Buat pertama kalinya selepas beberapa hari yang penuh resah, saya tersenyum dengan ikhlas. "Ya, ini Cikgu, Fahmi. Dah lama tak dengar kabar. Kamu sihat?" "Sihat, Cikgu, sihat." Saya gembira sangat. "Cikgu telepon." Tak sangka langsung, suara Fahmi masih kedengaran terharu. "Ada apa Cikgu telepon nih? Cikgu masih di Cameron Highlands ke?" "Ya, masih di sini. Dah bersara, tanam bunga sajalah kerjanya." Saya berhenti seketika. "Fahmi, sebenarnya, Cikgu telepon nih sebab ada perkara nak minta tolong. Perkara yang agak rumit, melibatkan anak Cikgu." Nada gembira Fahmi serta-merta bertukar serius. "Baik Cikgu, cakaplah. Ada apa tuh?" "Ceritanya panjang, tak sesuai cakap dalam telepon. Boleh kamu luangkan sedikit masa? Cikgu nak turun ke KL jumpa kamu." Tanpa teragak-agak walau sesaat, Fahmi terus menjawab. "Boleh, Cikgu. Tentu sekali boleh. Bila-bila masa pun boleh. Nanti bila Cikgu dah sampai KL, terus telepon saya. Saya akan aturkan semua kerja saya untuk jumpa Cikgu. Cikgu jangan risau apa-apa. Urusan Cikgu, urusan saya juga." Semangat dan ketegasan Fahmi membuatkan saya sangat terharu. Pelajar saya yang dahulunya pendiam dan pemalu kini telah menjadi seorang lelaki dewasa yang boleh diharap. Dia tidak bertanya lebih lanjut atau menunjukkan sebarang tanda keberatan. "Urusan Cikgu, urusan saya juga." Satu ayat itu sudah cukup untuk menyalakan api harapan di dalam hati saya. "Terima kasih, Fahmi. Terima kasih banyak-banyak." Suara saya kedengaran sedikit serak. "Tak ada apalah, Cikgu. Antara guru dengan murid. Cikgu jaga diri baik-baik ya. Saya tunggu panggilan Cikgu." Selepas mematikan panggilan, saya duduk termenung seketika. Perbualan yang singkat itu telah memberikan saya kekuatan yang luar biasa. Pertaruhan saya tidak silap. Batu asas pertama dalam rancangan saya telah diletakkan dengan kukuh. Kejayaan menghubungi Fahmi memberikan saya keberanian. Saya tahu saya perlu bertindak pantas. Malam itu, saya terus menggali permata dari dalam buku nota lama saya. Orang seterusnya yang perlu saya hubungi ialah Aisyah. Nomor Aisyah lebih mudah dicari. Disebabkan perwatakannya yang peramah dan kerjanya dalam bidang media, kami sentiasa berhubung melalui media sosial. Saya sering melihat Aisyah memuat naik tulisan-tulisan pedas mengenai isu-isu sosial. Saya percaya semangat keadilan di dalam hatinya masih membara seperti zaman persekolahannya. Saya menekan butang panggilan video. Tidak lama kemudian, wajah ceria Aisyah dengan rambut pendeknya yang unik muncul di skrin. "Wah, Cikgu, kebetulan betul. Saya baru plan nak telepon Cikgu hujung minggu nih. Rindulah nak minum teh bunga kekua yang Cikgu buat." Jerit Aisyah sambil tersenyum lebar. Melihat bekas pelajar saya masih ceria dan periang seperti dahulu, hati saya terasa sedikit lega. "Iyalah tuh, bila-bila masa pun boleh datang. Nanti Cikgu buatkan. Kamu sibuk sangat ke sekarang?" "Macam biasalah, Cikgu." Siang malam bergelumang dengan perkataan, tapi Cikgu nampak risau. "Ada apa-apa masalah ke?" Dia memang tajam. Saya tidak lagi berlapik. "Aisyah, Cikgu perlukan bantuan kamu. Perkara yang sangat serius. Cikgu perlukan kepakaran menulis kamu, tapi yang lebih penting, Cikgu perlukan keberanian dan semangat keadilan kamu." Senyuman di bibir Aisyah hilang. Dia memandang saya dengan penuh tumpuan, wajahnya bertukar risau. "Cakaplah, Cikgu.
Serius macam mana tuh? Saya menceritakan kisah Suraya kepada Aisyah. Kali ini, saya menceritakannya dengan lebih terperinci. Saya beritahu bahwa menantu saya seorang CEO terkenal yang mempunyai kuasa dan rangkaian kenalan yang luas. Saya juga katakan ini akan menjadi satu pertarungan yang berat sebelah, dan mendedahkan kebenaran mungkin sangat berisiko. Aisyah mendengar cerita saya dengan senyap. Semakin lama dia mendengar, semakin berkerut dahinya. Apabila saya selesai bercerita, dia tidak terus menjawab. Dia memandang tepat ke arah saya melalui skrin. Di matanya, saya melihat api yang sering saya lihat semasa zaman persekolahannya. Api kebencian terhadap kezaliman. Cikgu, Aisyah mula bersuara. Nadanya tegas. Dulu cikgu yang ajar saya, tulisan boleh jadi senjata, boleh digunakan untuk mencantikkan dunia, tapi boleh juga digunakan untuk membongkar kegelapan. Saya pilih jalan yang kedua, dan saya tak pernah menyesal. Saya tak boleh buat tak tahu pasal Kak Suraya. Jangan risau, cikgu. Cikgu tak keseorangan. Saya akan bersama cikgu sampai akhir. Air mata saya bergenang. Terima kasih, Aisyah. Jangan cakap macam tuh, cikgu. Orang yang ajar saya untuk menulis kebenaran tak boleh dibiarkan berjuang seorang diri menentang kezaliman. Kita aturkan pertemuan, cikgu. Saya, cikgu, dan seorang peguam. Kita kena jumpa. Yang terakhir ialah Imran. Ini case yang paling sukar. Imran sangat pendiam dan tidak menggunakan media sosial biasa. Saya hanya mempunyai alamat email lamanya. Selepas berpikir seketika, saya memutuskan untuk menulis email ringkas tanpa menaruh harapan yang tinggi. Imran, ini Cikgu Aminah. Cikgu tak pasti kamu masih guna email nih atau tidak. Cikgu sedang hadapi satu masalah besar yang berkaitan dengan teknologi, dan Cikgu perlukan bantuan seorang pakar keselamatan siber yang hebat dan boleh dipercayai. Orang pertama yang terlintas di pikiran Cikgu ialah kamu. Kalau kamu baca email nih, boleh hubungi Cikgu di nomor ini. Saya menghantar email itu dengan perasaan cemas. Selepas sehari berlalu tanpa balasan, saya mula berasa kecewa. Tetapi lewat malam itu, ketika saya sedang bersiap untuk tidur, saya menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenali. "Halo?" tanya saya berhati-hati. "Cikgu, saya Imran. Baru baca email." Suara Imran masih sama seperti dahulu, ringkas dan terus kepada inti. Saya terlalu gembira sehingga tidak terkata. "Imran, Cikgu ingatkan kamu tak akan dapat." Sistem saya tapis email yang tak dikenali, jadi ia masuk ke dalam folder spam. Saya baru periksa. "Cikgu ada masalah dengan siapa dalam industri IT?" Imran bertanya tanpa basa-basi. Sikapnya yang terus terang itu memberikan saya lebih keyakinan. Saya memberitahunya nama Hairul dan nama syarikatnya. Talian senyap seketika, kemudian kedengaran bunyi papan kekunci di type. Beberapa saat kemudian, Imran bersuara. "Saya kenal orang nih. Syarikat dia pakar dalam aplikasi yang kumpul data pengguna. Saya akan periksa kalau ada sebarang kelemahan. Syarikat macam ini selalunya mempunyai keselamatan yang longgar dan urus niaga keuangan yang meragukan. Ini boleh jadi kelemahan dia. Jadi, kamu boleh tolong Cikgu?" "Boleh. Beri saya sedikit masa. Cikgu akan jumpa peguam dan wartawan di KL, kan? Beritahu saya masa dan tempat. Saya akan datang." Inben Biaran Sati, geram BSAT. Selepas mematikan panggilan, saya menghela nafas lega. Akhirnya, tentera saya telah lengkap. Seorang peguam yang tajam, seorang wartawan yang berani, dan seorang pakar keselamatan siber yang jenius. 3 orang anak murid, 3 perwatakan yang berbeza, tetapi semuanya berkongsi hati yang sama, menjunjung keadilan. Malam itu, buat pertama kalinya sejak Suraya pulang, saya dapat tidur dengan lena. Beberapa hari kemudian, saya memberitahu Suraya bahwa saya perlu ke Kuala Lumpur untuk menguruskan beberapa dokumen pencen. Dia tidak mengesyaki apa-apa dan hanya berpesan supaya saya berhati-hati. Saya menaiki bas paling awal. Hati saya dipenuhi debaran dan tekad. Tempat pertemuan yang diaturkan oleh Fahmi ialah sebuah kafe kecil di lorong yang sunyi. Katanya, tempat itu cukup privasi untuk kami berbincang. Saya tiba sedikit awal. Kafe itu dihias ringkas dan selesa. Saya memilih tempat duduk di sudut. Beberapa menit kemudian, Fahmi tiba. Bekas pelajarnya yang kecil dan kurus itu kini seorang lelaki matang yang segak berkemeja putih dan berseluar slack. Cermin matanya masih tebal,
tetapi pandangan di sebaliknya kini lebih tajam dan penuh keyakinan. Cikgu dah sampai. Perjalanan oke? Fahmi menunduk hormat. Tidak lama kemudian, Aisyah pula tiba. Dia masih kelihatan cergas dengan seluar jeans, kemeja T, dan blazer yang bergaya. Dia menyapa saya dan Fahmi dengan ceria. Yang terakhir tiba ialah Imran, dengan hoodie dan bag galas. Dia kelihatan seperti seorang pelajar university. Imran hanya mengangguk sedikit sebagai tanda sapaan, duduk, dan terus membuka komputer ribanya. Pertemuan semula guru dan murid ini berlangsung dalam suasana yang serius dan tegang. Selepas memesan minuman, saya tidak lagi membuang masa. Saya meletakkan pemacu USB yang berisi bukti kecurangan itu di atas meja. Ini perkara pertama yang Cikgu dapat. Dan saya menceritakan segalanya. Kali ini, saya tidak menyembunyikan apa-apa, termasuk hakikat bahwa Suraya dipukul dan provokasi angkuh Khairul di dalam telepon. Saya coba bertenang, tetapi suara saya menjadi serak apabila saya bercerita tentang lebam-lebam di badan anak saya. Selepas saya selesai bercerita, ketiga-tiga anak murid saya diam. Suasana di dalam kafe terasa berat. Fahmi yang pertama sekali bersuara, nadanya dingin dan tajam seperti bilah pisau. Cikgu, dengan bukti kecurangan ini sahaja, kita sudah cukup kuat untuk memenangi kes cerai dan hak penjagaan anak untuk Kak Suraya. Tapi, kalau Cikgu nak tumbangkan Khairul sepenuhnya seperti yang Cikgu mahu, ini sahaja tidak cukup. Pengakuan dalam panggilan telepon itu adalah satu kelemahan besar. Tetapi tanpa rakaman, ia sukar untuk dijadikan bukti di mahkamah. Untuk kes pukul pula, kita perlukan bukti seperti laporan perubatan atau keterangan saksi. Jika tidak, sangat sukar untuk mendakwanya. Aisyah menggenggam penumbuknya. Matanya membara dengan kemarahan. Manusia munafik dan ganas macam ni tak boleh dibiarkan. Cikgu, kita kena dedahkan semuanya kepada umum. Tapi, seperti kata Abang Fahmi, kita tak boleh bertindak melulu. Kalau kita dedahkan pasal pukul tanpa bukti kukuh, kita pula yang boleh disaman kerana fitnah. Kita kena serang dia secara sistematik, dari arah yang langsung tidak dijangkanya. Ketika Fahmi dan Aisyah berbincang, Imran hanya diam menaip di papan kekunci. Tiba-tiba, dia berhenti dan memusingkan skrin komputer ribanya ke arah kami. Skrin itu penuh dengan rajah dan kod yang rumit. Syarikat dia mengendalikan aplikasi mudah alih dengan lebih 5 juta pengguna, Imran berkata dengan tenang. Aplikasi ini meminta terlalu banyak kebenaran akses pada telepon pengguna, secara tidak munasabah. Saya dah jumpa bukti bahwa mereka secara senyap mengumpul maklumat pribadi pelanggan dan menjualnya kepada pihak ketiga. Ini satu kesalahan undang-undang yang serius. Selain itu, ada beberapa perkara yang meragukan dalam laporan keuangan mereka. Nampak seperti ada aktiviti pengubahan uang haram melalui bayaran pengiklanan palsu. Maklumat daripada Imran ibarat seberkas cahaya dalam rancangan kami yang masih kabur. Saya, Fahmi, dan Aisyah terdiam. Ini dia, bisik Aisyah. Ini peluru pertama kita. Kita tak akan serang kehidupan pribadinya terus. Kita akan mulakan dari kerajaannya yang paling dibanggakannya. Di meja kafe kecil itu, rangka rancangan besar kami mula terbentuk. Kita akan bergerak secara berperingkat, Fahmi menganalisis. Peringkat 1, gegarkan asas. Imran akan bocorkan bukti-bukti teknikal ini. Aisyah, boleh tak gunakan rangkaian kenalan awak untuk siarkan analisis ini secara tanpa nama di community IT atau kumpulan keselamatan maklumat? Aisyah mengangguk tegas. Boleh. Saya ada beberapa kawan yang pakar menulis dalam bidang ni. Kalau kita mulakan dengan isu teknikal, tak ada siapa akan syak tujuan pribadi kita. Duktan mentampas Miria, and me? Selepas artikel-artikel itu disiarkan, Imran menambah, saya boleh lancarkan serangan kecil untuk melumpuhkan laman web syarikatnya selama beberapa jam dan tinggalkan message amaran tentang isu data pengguna. Ini akan menarik perhatian media arus perdana. Sempurna, Fahmi mengangguk. Apabila pendapat umum tertumpu pada syarikatnya, barulah kita beralih ke peringkat 2, serangan reputasi. Aisyah, masa tu awak mula sebarkan gambar-gambar curang tu, seolah-olah tidak sengaja. Mulakan dengan gambar yang tidak berapa jelas, biar polis netizen sendiri yang siasat dan sebut nama dia. Tekanan dari rakan kongsi, pelabur, dan pengguna akan memerangkapnya. Saya mendengar rancangan anak-anak murid saya dengan perasaan kagum dan takut pada masa yang sama. Mereka begitu teliti dan tajam. Jadi, apa pukulan terakhirnya?
Tanya saya. Fahmi memandang saya dengan pandangan yang tegas. Pukulan terakhirnya, kita akan biarkan dia lakukannya sendiri, Cik Gu. Apabila perniagaannya goyah dan reputasinya terancam, sifat ganas dan tidak terkawalnya akan terserlah. Dia pasti akan cari Cik Gu dan Kak Suraya untuk melepaskan geram. Dan pada ketika itu, kita mesti dapatkan bukti. Mesyuarat kami tamat. Satu rancangan serangan yang teliti dan berlapis-lapis telah dirangka. Saya memandang ketiga-tiga anak murid saya dan merasakan penghargaan yang tidak terhingga dari lubuk hati saya. Mereka bukan sekadar membantu saya, tetapi mereka sedang berjuang bersama-sama saya demi keadilan. Kami meninggalkan kafe dengan perasaan yang berbeza, tetapi dengan satu matlamat yang sama, perang yang sebenar baru sahaja akan bermula. Kembali ke Cameron Highlands, saya coba mengekalkan rutin harian seperti biasa agar Suraya tidak mengesyaki apa-apa. Pada waktu siang, saya berkebun, memasak, dan membaca buku bersamanya. Tetapi pada waktu malam, hati saya gelisah seperti terbakar. Saya mengikuti perkembangan rancangan kami melalui mesej-mesej ringkas dan sulit yang dihantar oleh Aisyah dan Fahmi. Seperti yang dirancang, 2 hari selepas mesyuarat kami, tembakan pertama dilepaskan. Imran, melalui orang tengah, menyerahkan data teknikal mengenai pengumpulan data pengguna kepada sekumpulan penulis blog IT terkenal yang beroperasi secara tanpa nama. Serta-merta, sebuah artikel analisis yang panjang dan terperinci dengan tajuk provokatif muncul di sebuah komuniti pakar keselamatan, aplikasi Y dari syarikat X, kemudahan untuk Anda, atau lombong emas untuk mereka. Artikel itu tidak menuduh secara langsung, tetapi ia membentangkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal, seperti masalah kebenaran akses aplikasi yang berlebihan dan cebisan kode yang mencurigakan yang menunjukkan data dihantar ke pelayan yang tidak dikenali. Penulisnya mengajukan soalan-soalan tajam, membangkitkan kebimbangan mengenai privasi data pribadi yang sememangnya sudah wujud di kalangan pengguna. Saya tidak paham tentang teknologi, tetapi melalui penjelasan Aisyah, saya paham bahwa mereka telah menyalakan api dengan sangat bijak. Api itu bermula di komuniti pakar dan merebak dengan pantas ke media sosial. Ramai pengguna mula memeriksa semula aplikasi yang dipasang pada telepon mereka dan menyadari perkara-perkara aneh yang tidak pernah mereka perasan sebelum ini. Gelombang keraguan dan kemarahan mula timbul. Beberapa hari kemudian, ketika isu ini sedang hangat, Aisyah melancarkan serangan kedua berturut-turut. Kali ini, sebuah artikel disiarkan di sebuah blog ekonomi, juga secara tanpa nama, yang menimbulkan persoalan mengenai kaedah pelaburan syarikat Khairul, yang tidak telus dan jumlah bayaran kontrak pengiklanan yang luar biasa tinggi. Artikel ini menganalisis laporan keuangan yang didedahkan kepada umum, menunjukkan bahagian-bahagian yang tidak munasabah dan mempersoalkan sama ada ini adalah satu bentuk pengubahan uang haram yang canggih. 2 serangan berturut-turut ini telah mencetuskan ribut media yang besar. Khairul tidak boleh lagi berdiam diri. Syarikatnya segera mengeluarkan kenyataan media, menafikan semua tuduhan dan mendakwa ini adalah perbuatan khianat pesaing untuk menjatuhkan reputasi syarikat. Pasukan perhubungan awamnya bekerja keras untuk meredakan krisis dan mengalihkan perhatian umum. Tetapi pada ketika itulah, Imran melancarkan serangan ketiga. Tepat pada tengah malam, laman web syarikat Khairul tiba-tiba tergendala. Antara muka yang canggih itu digantikan dengan skrin hitam dengan tulisan putih di tengahnya. Data Anda tidak selamat. Lindungi diri Anda. Message ini kekal selama kira-kira 30 menit sebelum hilang. Laman web itu kembali seperti biasa, seolah-olah tiada apa yang berlaku, tetapi 30 menit itu sudah lebih daripada cukup. Beribu-ribu orang telah mengambil tangkapan skrin, dan ia tersebar dengan kelajuan cahaya. Insiden ini telah mengubah keraguan menjadi krisis kepercayaan. Ia seolah-olah satu pengesahan bahwa semua artikel tanpa nama sebelum ini adalah benar. Keesokan paginya, beberapa media dalam talian arus perdana melaporkan berita ini serentak. Kali ini, mereka tidak boleh lagi mengabaikannya. Nama Khairul dan syarikatnya menghiasi muka hadapan beberapa akhbar, bukan lagi dengan pujian kejayaan, tetapi dengan perkataan skandal. Dengan tangan yang menggeletar, saya membaca setiap artikel. Rancangan kami berjalan dengan lancar. Retakan pertama mula muncul pada tembok kota kukuh yang dibina oleh Khairul di sekelilingnya. Sebelum ribut mengenai data dan keuangan reda, Aisyah merasakan sudah tiba masanya untuk menyalakan api kedua, yang menyasarkan reputasi pribadi Khairul secara langsung.
Ini adalah satu langkah yang sangat berisiko. Jika tersilap, mereka boleh disaman kerana fitnah. Tetapi Aisyah telah membuat perhitungan yang sangat teliti. Dia tidak menggunakan gambar-gambar jelas yang disediakan oleh Taufik. Sebaliknya, dia memilih beberapa keping gambar yang diambil dari jauh dengan kualiti yang tidak begitu tinggi. Sekeping gambar menunjukkan Khairul dan setiausahanya dari belakang, berjalan-jalan di sebuah pusat peranginan mewah. Sekeping lagi menunjukkan mereka berdua di dalam kereta. Hanya sebahagian wajah wanita itu dan jam tangan mahal yang biasa dipakai oleh Khairul kelihatan. Gambar terakhir menunjukkan mereka masuk ke lobi sebuah kondominium mewah bersama-sama. Aisyah mencipta satu akun palsu di sebuah forum komuniti terkenal yang sering membincangkan gosip selebriti dan tokoh korporat. Dia memuat naik gambar-gambar ini dengan caption yang penuh makna. Kisah yang baru terbongkar. CEO syarikat IT yang tengah panas sekarang nih, ingatkan bisnis J bermasalah. Rupanya hal pribadi lagi teruk. Isteri kat rumah ditinggalkan, sibuk bercinta dengan setiausaha muda. Nampak familiar, tak belakang badan dengan jam tangan tuh? Kiriman ini dimuat naik pada waktu malam, ketika ramai orang sedang melayari internet, kesannya di luar jangkaan. Seperti mencampak mancis ke dalam tong minyak, kiriman itu meletup di media sosial. Polis netizen dengan kemahiran penyiasatan yang luar biasa segera mengambil alih. Mereka mula membandingkan jam tangan di dalam gambar dengan jam tangan yang dipakai oleh Khairul di majelis-majelis rasmi. Mereka mendapati suit yang dipakainya di dalam gambar adalah suit yang sama dipakainya semasa majelis menandatangani kontrak baru-baru ini. Malah, mereka berjaya mencari media sosial pribadi setiausaha itu dan membandingkan bentuk badan serta gaya rambutnya dengan wanita di dalam gambar. Dalam masa satu malam sahaja, nama Khairul sekali lagi menjadi bualan hangat, tetapi kali ini, ia tersebar melangkaui dunia IT dan ekonomi, kepada masyarakat umum. Carian untuk Khairul curang, CEO pengkhianat, dan skandal bos dan setiausaha meningkat secara mendadak. Saya di Cameron Highlands, tidak dapat tidur semalaman. Saya terus memuat semula media sosial, membaca setiap komen. Ada yang memaki Hamun, ada yang mengecam, dan ada yang bersimpati dengan Suraya. Jantung saya berdegup kencang. Di satu sisi, saya berasa puas melihat topeng munafiknya terkoyak. Di sisi lain, saya berasa kasihan pada anak saya. Kini, kisah sedihnya telah menjadi bahan bualan orang ramai. Saya berasa kejam kerana melakukan semua ini. Keesokan paginya, saya melihat Suraya duduk diam di tepi tingkap. Di tangannya ada telepon bimbit, wajahnya kosong. Saya tahu dia telah membaca berita itu. Saya perlahan-lahan menghampirinya dan meletakkan tangan di bahunya. Suraya? Suraya mengangkat kepala memandang saya. Matanya merah. Dia tidak menangis, tetapi riak wajahnya kelihatan lebih sakit daripada tangisan. Mak, macam mana semua orang boleh tahu, malunya? Saya memeluk anak saya dan mengusap belakangnya yang kurus. Tak ada apa yang perlu dimalukan. Orang yang patut malu ialah orang yang buat salah, bukan mangsa. Ketika itu, telepon bimbit saya berdering. Fahmi, Cikgu, dia dah mula serangan balas. Dia dah hantar surat tuntutan kepada beberapa syarikat media utama, mengugut untuk menyaman jika artikel itu tidak diturunkan. Tapi tak apa, Cikgu. Kiriman kita semua tanpa nama dan tiada bukti yang jelas, jadi dia tak boleh buat apa-apa. Semakin dia meronta, semakin orang akan fikir dia bersalah. Semuanya dalam kawalan. Cikgu cuma perlu bertenang dan temankan Kak Suraya. Suara Fahmi yang tenang membuatkan hati saya sedikit lega. Betul, sekarang bukan masanya untuk saya menjadi lemah. Saya perlu menjadi kuat untuk menjadi tonggak kekuatan anak saya. Perang ini belum berakhir. Ribut skandal perniagaan dan kontroversi pribadi ini telah memberikan tamparan hebat kepada image Khairul sebagai seorang usahawan muda yang berjaya dan berwawasan. Dia mungkin boleh menyekat beberapa artikel kecil dengan wang, tetapi dia tidak dapat menutup mulut netizen. Dan yang lebih penting, dia tidak dapat mengawal reaksi rakan-rakan kongsi perniagaannya. Dalam dunia perniagaan, kepercayaan terhadap pemimpin kadangkala lebih penting daripada angka dalam laporan keuangan. Seorang CEO yang diselubungi tuduhan menipu pelanggan dan mengkhianati istri bukan lagi rakan kongsi yang boleh dipercayai. Pihak pertama yang bertindak ialah sebuah dana pelaburan dari Singapura. Mereka telah melaburkan sejumlah besar uang dalam syarikat Khairul pada pusingan pelaburan terbaru. Pelabur asing sememangnya sangat mementingkan etika korporat dan tanggung jawab sosial. Sebaik sahaja skandal itu meletus,
Mereka segera menghantar delegasi ke Malaysia untuk menilai sendiri keadaan. Mesyuarat itu berlangsung dalam suasana yang sangat tegang. Walau apapun penjelasan dan jaminan yang coba diberikan oleh Khairul, bukti-bukti yang tidak jelas di internet dan sikapnya yang mengelak apabila ditanya tentang isu teknikal telah menyebabkan mereka hilang kepercayaan sepenuhnya. 2 hari kemudian, satu kenyataan media ringkas dikeluarkan oleh ibu pejabat di Singapura. Mereka mengumumkan akan menangguhkan sebarang pelaburan tambahan dan mengkaji semula semua bentuk kerjasama dengan syarikat Khairul atas sebab kebimbangan terhadap ketelusan dan budaya korporat. Pengumuman ini, walaupun menggunakan bahasa diplomatik, sebenarnya adalah satu hukuman mati. Ia adalah isyarat kepada seluruh pasaran bahwa terdapat masalah serius dalam syarikat Khairul. Kesan domino bermula. Sebuah syarikat telekomunikasi gergasi tempatan yang menjadi rakan kongsi pengedaran utama aplikasinya segera mengikut jejak langkah itu. Mereka bimbang skandal Khairul akan menjejaskan image nama mereka yang telah dibina selama berpuluh-puluh tahun. Satu mesyuarat tergempar diadakan, dan keputusan dibuat. Mereka menangguhkan kontrak promosi aplikasi itu di platform mereka. Mereka tidak boleh menerima image seorang CEO yang dikaitkan dengan kecurangan dan penipuan muncul bersebelahan jenama mereka. Kehilangan saluran pengedaran dan promosi yang penting, jumlah pengguna baru aplikasi itu menjunam. Pada masa yang sama, berpuluh-puluh ribu pengguna sedia ada memadam aplikasi itu karena bimbang tentang isu keselamatan. Pendapatan syarikat merudum. Khairul hilang pertimbangan. Seperti seekor binatang yang cedera, dia terdesak mencari jalan untuk membalas, tetapi dia tidak tahu siapa musuhnya. Dia mengesyaki semua orang, dari syarikat pesaing hinggalah kepada kaki tangan dalamannya sendiri. Dia memecat beberapa orang kaki tangan pemasaran dengan alasan tidak cekap, menjerit-jerit dalam mesyuarat, dan menghempas barang di pejabat. Image CEO yang tenang dan sophisticated telah hilang sama sekali, digantikan dengan seorang lelaki yang panas baran, paranoia, dan tidak terkawal. Sementara itu, saya dan anak-anak murid saya hanya memerhatikan setiap gerak-gerinya dari jauh. Fahmi menelepon saya. Suaranya bercampur antara teruja dan berhati-hati. "Cikgu, rancangan kita lebih berjaya daripada yang dijangka. Dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Peringkat ketiga semakin hampir. Dia sudah tiada apa-apa lagi untuk hilang. Binatang yang terdesak akan melakukan perkara yang paling gila. Cikgu dan Kak Suraya kena sangat berhati-hati. Bersiap sedia, masanya akan tiba untuk kita berikan pukulan terakhir." Mendengar pesanan Fahmi, hati saya gembira bercampur cemas. Gembira karena hari keadilan semakin hampir, tetapi pada masa yang sama, bimbang akan keselamatan kami berdua. Saya tahu betapa dahsyatnya amukan terakhir binatang itu. Kehilangan rakan kongsi dan pelabur telah membawa syarikat Khairul ke ambang kehancuran. Harga sahamnya, yang pernah dibanggakannya, kini menjunam. Daripada saham teknologi yang menjadi rebutan, ia kini menjadi kertas tidak bernilai yang ingin dijual oleh semua orang. Saya tidak paham tentang pasaran saham, tetapi melalui berita ekonomi pagi pun saya dapat mengagak keadaannya yang parah. Tekanan terakhir datang dari orang-orang yang pernah menyanjungnya, lembaga pengarah dan pemegang saham utama. Mereka tidak peduli tentang kehidupan pribadi atau masalah rumah tangganya. Mereka hanya peduli pada satu perkara, uang. Dan kini, Khairul telah menjadi pemusnah harta mereka. Satu mesyuarat lembaga pengarah tergempar diadakan. Fahmi memberitahu saya berita ini melalui sumber dalamannya. "Cikgu, hari penghakimannya sudah tiba. Mereka tidak akan biarkan dia duduk di kerusi itu walau sehari pun lagi." Saya dapat bayangkan suasana mesyuarat itu. Khairul, yang pernah menjadi bintang dan harapan syarikat, kini duduk berhadapan dengan pandangan-pandangan dingin dan penuh tuduhan. Dia coba membela diri, menyalahkan faktor luaran dan musuh yang tidak kelihatan. Tetapi semuanya sudah terlambat. Angka-angka yang menjunam tidak berbohong. Penarikan diri pelabur adalah realiti yang tidak dapat dinafikan. Akhirnya, pengerusi lembaga pengarah yang sudah berusia, yang pernah menepuk bahunya dengan pujian, terpaksa membuat keputusan muktamad. Mereka mengundi, dan keputusannya sebulat suara. Khairul dipecat dari jawatan ketua pegawai eksekutif. Petang itu, satu kenyataan rasmi dihantar kepada semua media. Syarikat mengumumkan bahwa mereka telah menerima surat peletakan jawatan Encik Khairul atas sebab pribadi, dan telah melantik seorang CEO sementara untuk menyusun semula struktur syarikat.
Perkataan peletakan jawatan hanyalah satu ungkapan halus untuk menyembunyikan kebenaran pahit bahwa dia telah disingkirkan tanpa belas kasihan. Ketika saya membaca berita ini di portal berita dalam talian, jantung saya berdegup kencang. Saya berasa puas, tetapi perasaan itu segera digantikan dengan ketakutan yang lebih besar. Saya telah berjaya menghancurkan perkara yang paling disayanginya. Dia telah kehilangan kerjaya, kuasa, dan reputasi. Kini, dia tiada apa-apa lagi untuk hilang, dan orang yang tiada apa-apa untuk hilang adalah orang yang paling berbahaya. Saya memandang Suraya yang sedang bermain dengan pasu bunga kekwa di beranda. Dia kelihatan lebih ceria sejak beberapa hari ini, senyuman sudah kembali terukir di bibirnya. Dia langsung tidak tahu bahwa ribut yang sebenar baru saja akan melanda. Saya menggenggam telepon bimbit di tangan dan menghantar mesej ringkas kepada Fahmi. Aku dah bersedia. Kontanantan, Anda ngaikasku. Seperti yang saya jangkakan, amukan Khairul datang lebih cepat daripada yang disangka. Hanya sehari selepas berita pemecatannya tersebar, tragedi itu berlaku. Petang itu, hujan renyai-renyai turun di Cameron Highlands. Saya dan Suraya sedang menyediakan makan malam apabila kami terdengar bunyi kereta berhenti mengejut di hadapan pintu pagar rumah. Bunyi yang nyaring dan mengerikan. Saya berasa tidak sedap hati. Saya bergegas ke tingkap. Kereta sport hitam milik Khairul yang biasa saya lihat berada betul-betul di hadapan pintu pagar. Pintu kereta terbuka, dan Khairul keluar terhuyung-hayang. Badannya berbau arak, pakaiannya kusut masai, dan rambutnya yang sentiasa kemas kini serabai. Kedua-dua matanya merah, bersinar seperti mata binatang buas. Dia tidak menekan loceng, sebaliknya menendang pintu pagar besi dengan sekuat hati. Bunyi dentuman yang kuat bergema. Buka pintu. Aminah. Suraya. Keluar sekarang. Milan Kaibar Gulan. Suraya, dengan wajah yang pucat karena ketakutan, bersembunyi di belakang saya. Mak? Suraya takut. Saya memeluk anak saya erat, tetapi pikiran saya anehnya begitu tenang. Fahmi telah mengingatkan saya untuk bersedia menghadapi situasi ini. Saya berbisik di telinga anak saya, Suraya, jangan takut. Naik ke bilik, kunci pintu. Walau apapun jadi, jangan keluar. Dengar cakap Mak. Number T. Sambil berkata begitu, dengan tangan yang menggeletar, saya mengeluarkan telepon bimbit dari poket baju kurung saya, menekan butang rekaman, dan dengan pantas memasukkannya semula ke dalam poket, memastikan lensa kamera yang kecil itu menghala keluar. Melihat kami tidak keluar, Khairul menjadi semakin gila. Dia berundur beberapa langkah, kemudian berlari dan merempuh pintu pagar dengan seluruh badannya. Pintu pagar kayu yang usang itu tidak dapat menahan rempuhan itu. Selaknya patah dan pintu terbuka luas. Dia masuk terhuyung-hayang ke halaman rumah, mulutnya tidak henti-henti memaki hamun. Berani kau orang berdua jatuhkan aku, rosakan hidup aku. Apa salah aku pada kau orang hah? Aku dah bagi hidup senang. Berani kau orang tikam aku dari belakang. Dia merempuh masuk ke dalam rumah. Matanya yang liar melilau ke sekeliling ruang tamu sebelum berhenti pada saya. Kau, perempuan tua licik. Semua nih rancangan kau, kan? Kau pikir kau siapa berani lawan aku? Dia meluru ke arah saya dan mengangkat tangan seolah-olah mahu menampar. Saya secara refleks mengundur ke belakang, terlanggar kaki meja dan jatuh terduduk di atas sofa. Dia tidak memukul saya, tetapi kemarahannya mencari sasaran lain. Dia mencapai pasu bunga 3 bulan yang saya gubah pagi tadi dan menghempasnya ke dinding. Pasu itu pecah berkecai, air dan bunga berterabur di mana-mana. Kau nak hancurkan aku, kan? Kalau macam tuh, aku akan hancurkan rumah nih. Dia mula memecahkan apa sahaja yang dicapainya. Bunyi pinggan mangkuk pecah, meja dan kerusi terbalik bergema di segenap ruang. Ruang tamu yang sentiasa saya jaga dengan rapi kini bertukar menjadi medan perang dalam sekelip mata. Betapa takutnya Suraya di tingkat atas mendengar semua ini. Saya dapat mendengar sayup-sayup bunyi esakannya. Setelah penat, Khairul berdiri di tengah-tengah ruang tamu yang musnah, tercungap-cungap. Kemudian dia memandang saya dan tersenyum sinis. Kau nampak? Ini baru permulaan. Aku dah hilang kerja, hilang marwah, aku dah tak ada apa-apa. Tapi kau orang berdua, banyak lagi benda yang kau orang boleh hilang. Danish pun ada, kan? Kau ingat aku akan biarkan kau orang besarkan dia dengan senang? Aku akan saman. Aku akan ambil dia balik. Aku akan pastikan kau orang tak akan dapat tengok muka dia seumur hidup. Hidup anak kau,
Aku akan hancurkan sampai dia tak boleh angkat muka lagi. Setiap patah ugutan kejinya itu direkam dengan jelas oleh telepon bimbit di dalam poket baju kurung saya. Amukan Hairul belum berakhir. Setelah puas memecahkan barang, dia terduduk di atas sofa, satu-satunya perabot yang masih elok. Matanya yang tajam masih merenung saya. Dia seolah-olah menikmati ketakutan saya, menikmati imej seorang wanita tua yang tidak berdaya di hadapan keganasannya. Tetapi dia silap. Walaupun tubuh saya menggeletar, akal pikiran saya tetap dingin seperti ais. Saya tahu saya perlu mendapatkan lebih banyak pengakuan. Saya sengaja menggunakan suara yang bergetar, seperti seorang ibu yang merayu untuk anaknya. Hairul, kenapa buat Suraya macam nih? Apa salah dia? Dia dah korbankan segalanya untuk kamu dan keluarga. Kata-kata saya itu ibarat menyiram minyak ke dalam api. Dia ketawa mengejek. Hah, apa salah dia? Salah paling besar dia ialah bodoh dan tak dengar cakap. Aku dah suruh dia diam dan tahu batas. Tapi dia berani lawan aku. Apa salahnya aku pukul sikit? Itu cara aku ajar istri aku. Kau yang salah ajar anak kau sampai jadi macam nih. Memukul bukan cara mengajar, balas saya lemah. Kalau bukan mengajar, apalagi? Jeritnya sambil bangun. Dia istri aku. Aku ada hak. Kau orang ingat boleh jatuhkan aku dengan gosip sampah kat internet tuh? Dengar sini baik-baik, aku akan bangkit semula, dan masa tuh, aku akan buat hidup kau orang lebih terseksa daripada mati. Ketika itu, satu jeritan yang nyaring dari tingkat atas memotong ugutannya. Keluar! Keluar dari rumah kami sekarang. Itu Suraya. Saya terkejut dan memandang ke arah tangga. Saya tidak tahu sejak bila dia berada di situ. Tubuhnya menggigil, bukan lagi karena takut, tetapi karena marah. Matanya merah, tetapi pandangannya penuh dengan kebencian dan tekad. Dia bukan lagi Suraya yang lemah dan penurut yang saya kenali. Penderitaan dan penghinaan telah menjadikannya lebih kuat daripada sebelumnya. Kemunculan dan sikap Suraya itu mengejutkan Hairul. Dia terdiam seketika, kemudian tersenyum sinis. Wah, si penakut ni dah pandai menjerit. Mari turun sini. Kita sembang sikit, suami istri. Kau bukan suami aku lagi, jerit Suraya lantang. Orang ganas dan kejam macam kau tak layak jadi suami, tak layak jadi ayah. Kau dah hancurkan hidup aku, sekarang kau nak hancurkan hidup mak aku pula? Keluar sekarang sebelum aku panggil polis. Perkataan polis seolah-olah menyentap saraf Hairul. Walaupun mabuk dan gila, sifatnya yang penuh perhitungan masih ada. Dia tahu jika polis datang, keadaan akan menjadi sangat tidak memihak kepadanya. Dia menuding jari ke arah Suraya, dan kemudian ke arah saya. Bagus, bagus sangat. Kau orang berdua jagalah satu sama lain. Tunggu, aku tak akan lepaskan kau orang. Dengan kata-kata itu, dia berjalan terhuyung-hayang keluar dari pintu. Sebelum pergi, dia sempat memandang kami dengan pandangan penuh kebencian. Bunyi pintu pagar dihempas kuat bergema di lorong yang sunyi. Hanya selepas keretanya hilang dari pandangan, Suraya terduduk dan menangis tersak-esak sambil menutup mukanya. Saya bergegas mendapatkannya. Tetapi kali ini, saya tahu air mata ini adalah air mata kelegaan dan penentangan, yang akhirnya terluah selepas sekian lama ditindas. Saya membiarkannya menangis seketika, kemudian berkata dengan lembut, "Bagus, Suraya, kamu sangat berani." Dan saya mengeluarkan telepon bimbit dari poket baju kurung saya. Saya menekan butang henti rakaman, tangan saya masih menggeletar, tetapi jantung saya berdegup dengan irama kemenangan. Saya memainkan semula rakaman itu. Semuanya ada di situ, suaranya yang garau, pengakuannya tentang memukul, ugutan-ugutan kejinya. Semuanya direkam dengan begitu jelas, sehingga tidak dapat dinafikan. Inilah dia. Bukti maut yang akan menamatkan riwayat raksasa itu, peluru terakhir. Tanpa membuang masa walau sesaat, saya menghantar file rakaman itu kepada Fahmi melalui saluran selamat yang telah disediakan oleh Imran. Saya menambah sebaris mesej. Fahmi, masanya dah tiba. Natu marana liman, kantanti permati aro. Hanya beberapa menit selepas saya menghantar file rakaman itu, Fahmi terus menelepon. Suaranya bercampur antara ketegangan seorang peguam yang bakal mengendalikan kes besar, dan kemarahan seorang anak murid yang mendengar gurunya dan keluarganya diancam. Cikgu, saya dah dengar semuanya. Saya tak percaya, Cikgu dan Kak Suraya tak apa-apa ke? Cikgu tak apa-apa. Suraya cuma terkejut sikit.
Apa yang kita perlu buat sekarang? Suara saya masih bergetar. Cikgu jangan risau. Suara Fahmi bertukar menjadi tegas dan sekeras keluli. Dengan file rakaman ini, ditambah dengan gambar-gambar pukul dan bukti curang yang sedia ada, saya akan terus filekan permohonan perintah perlindungan interim di mahkamah pagi esok. Dengan bukti-bukti ini, mahkamah tiada alasan untuk menolak. Apabila perintah ini dikeluarkan, dia dilarang mendekati Cikgu dan Kak Suraya dalam lingkungan 100 meter. Jika dia langgar, polis berhak untuk menahannya serta-merta. Ded Kastra Manaman, Junyam Adu Mitabi Apata 2. Mendengar kata-kata Fahmi, saya merasakan satu kelegaan yang tidak pernah saya rasai sebelum ini. Sekeping kertas dari mahkamah itu terasa seperti sebuah tembok gaib yang akan melindungi kami berdua dari binatang buas itu. Seperti yang dikatakan oleh Fahmi, keesokan paginya, dia menyelesaikan semua urusan. Menjelang tengah hari, Fahmi menghantar gambar surat perintah dari mahkamah yang mempunyai cop mohor berwarna merah. Melihat cop mohor itu, saya menangis. Air mata kelegaan, akhirnya, keadilan telah bersuara. Tetapi ini bukan penamatnya. Sebaik sahaja menerima perintah mahkamah itu, Fahmi menghantarnya kepada Aisyah. Dan ketika itulah, pukulan terakhir dilancarkan. Petang itu, sebuah artikel laporan penyiasatan eksklusif dan mendalam, dengan nama Aisyah tertera sebagai wartawan, disiarkan di portal berita tempat dia bekerja. Tajuk artikel itu ringkas, tetapi padat, wajah sebenar CEO Khairul Nizam. Ini bukan lagi habar angin tanpa nama atau gambar yang kabur. Artikel Aisyah adalah satu kertas pertuduhan yang sistematik, logik, dan disokong dengan bukti-bukti yang kukuh. Artikel itu bermula dengan menganalisis semula tuduhan penjualan data pengguna dan penyelewengan keuangan. Kemudian, ia mendedahkan gambar-gambar curang yang jelas tanpa sebarang tapisan, menyebut identiti setiausaha itu dan lokasi-lokasi pertemuan mereka. Tetapi bahagian yang paling mengejutkan adalah di akhir artikel. Aisyah menyiarkan sebahagian transkrip dari file rakaman yang saya hantar. Maki hamun yang kasar, pengakuan mengajar istri, dan ugutan-tugutan keji, semuanya didedahkan kepada umum. Di bawah transkrip itu, dilampirkan gambar perintah perlindungan interim dari mahkamah, sebagai pengesahan terakhir akan sifat ganas dan berbahaya Khairul. Sebaik sahaja artikel itu disiarkan, ia mencetuskan kejutan yang luar biasa. Ia bukan sahaja dikongsi dengan kelajuan cahaya, malah semua media utama yang lain turut memetik dan melaporkan berita tersebut. Dalam masa satu malam, Khairul bertukar dari seorang CEO yang kontroversial kepada musuh masyarakat. Tiada siapa lagi yang membelanya, tiada siapa lagi yang meraguinya, semuanya terlalu jelas. Kemarahan masyarakat memuncak. Orang ramai bukan sahaja terkejut dengan kecurangannya, tetapi juga dengan keganasan dan sikapnya yang tidak menghiraukan undang-undang. Kejatuhan Khairul adalah kejatuhan yang sempurna. Dia kehilangan kerjaya, maruah, dan hubungan sosial. Dan kini, di mata semua orang, dia juga telah kehilangan sifat kemanusiaannya. Dia terkubur di dalam lubang kejahatan yang digalinya sendiri. Saya membaca artikel itu, dan membaca komen-komen netizen yang penuh kemarahan. Tiada sedikit pun rasa puas di dalam hati saya. Yang ada hanyalah rasa sedih yang tidak terhingga, sedih mengenangkan nasib anak saya, dan sedih mengenangkan nasib seorang manusia yang telah menghancurkan hidupnya sendiri karena kesombongan dan kekejaman. Perang telah tamat. Selepas ribut media itu reda, segalanya menjadi sunyi. Khairul hilang sepenuhnya dari pandangan umum. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk melawan. Berbekalkan bukti-bukti yang kukuh yang dikemukakan oleh Fahmi di mahkamah, bukti curang, rakaman pengakuan memukul, dan perintah perlindungan interim, proses penceraian Suraya berjalan dengan sangat lancar. Pada hari perbicaraan, Khairul tidak hadir, hanya diwakili oleh peguamnya. Peguamnya tidak membuat sebarang bantahan dan hanya menerima semua tuntutan pihak Suraya dengan senyap. Mungkin dia juga sadar, sebarang pertikaian hanya akan memalukan lagi anak guamnya. Suraya mendapat hak penjagaan penuh ke atas Danish. Mengenai harta, dia tidak menuntut banyak, hanya nafkah anak yang munasabah. Dia memberitahu saya, dia mahu memulakan hidup baru dengan usahanya sendiri, dan tidak mahu lagi terikat dengan uang kotor itu. Hari kami pergi ke Kuala Lumpur untuk mengambil Danish, cuacanya sangat cerah. Cucu saya kelihatan susut sedikit sepanjang tinggal di rumah mentuanya. Sebaik sahaja melihat ibu dan neneknya, dia menangis dan berlari mendepakkan tangan.
Saat Suraya memeluk erat tubuh kecil anaknya yang dirinduinya, menghidu bau rambutnya yang biasa, saya tahu anak saya telah menemui semula sumber kekuatan terbesarnya. Segala kesakitan dan luka seolah-olah cair di dalam pelukan itu. Apabila kami kembali ke Cameron Highlands, rumah kecil saya kembali riuh dengan gelak tawa kanak-kanak. Kehidupan kami bertiga beransur-ansur kembali normal. Suraya telah banyak berubah. Dia bukan lagi kelihatan sedih dan ketakutan seperti dahulu. Sebaliknya, terpancar ketenangan dan kekuatan seorang wanita yang telah mengharungi ribut. Dia menghabiskan sebahagian besar masanya menjaga Danish, mencurahkan kasih sayang yang lebih untuk menggantikan masa yang terpisah. Tetapi saya tahu, untuk benar-benar pulih, Suraya perlu mencari semula dirinya sendiri, mencari kemandirian dan nilainya. Suatu petang, selepas Danish tidur, saya duduk berbual dengannya. "Suraya, dah ada rancangan untuk masa depan?" Suraya memandang saya dengan pandangan yang penuh tekad, yang tidak pernah saya lihat sebelum ini. "Mak, Suraya tak boleh harapkan Mak selama-lamanya. Dah lama sangat Suraya tak kerja, semua benda dah lupa. Suraya nak sambung belajar balik. Suraya dah cari kursus dalam talian untuk pemasaran digital. Suraya nak cari duit sendiri, nak besarkan Danish, nak jaga Mak." Mendengar kata-kata anak saya tidak dapat menahan air mata. Tetapi ini adalah air mata kebahagiaan dan kebanggaan. Anak perempuan saya akhirnya telah menjadi seorang wanita dewasa yang sejati. Selepas itu, Suraya tekun belajar. Pada waktu siang, dia menghantar Danish ke tadika dan duduk di meja belajar, menumpukan perhatian pada kuliah dalam taliannya. Pada waktu malam, selepas Danish tidur, dia akan menyiapkan tugasan sehingga lewat. Melihat belakang badannya yang kurus di bawah cahaya lampu belajar, saya berasa kasihan dan pada masa yang sama, bangga. Dia sedang membina semula hidupnya, sedikit demi sedikit, dari abu. Kehidupan kami berlalu dengan tenang. Pada waktu pagi, saya akan menghantar cucu saya ke tadika, kemudian pulang dan menjaga taman. Pada waktu tengah hari, saya akan menunggu anak saya selesai belajar dan menyediakan makanan. Pada waktu petang, kami berdua akan pergi mengambil Danish bersama-sama. Dan pada waktu malam, kami bertiga akan berkumpul di dapur, menyediakan makan malam bersama-sama. Lebam-lebam di badan Suraya sudah lama hilang. Luka di hatinya mungkin belum sembuh sepenuhnya, tetapi ia beransur-ansur pulih di dalam dakapan kasih sayang keluarga, ketenangan Cameron Highlands, dan harapan untuk hari esok yang lebih cerah. Langit anak saya akhirnya kembali cerah. Sebulan selepas Suraya secara rasmi bercerai, saya menjemput Fahmi, Aisyah, dan Imran datang ke Cameron Highlands. Saya katakan kepada mereka, ini bukan jamuan terima kasih, tetapi makan malam keluarga. Saya mahu mereka tahu bahwa mereka bukan lagi sekadar bekas anak murid, tetapi telah menjadi sebahagian daripada keluarga kecil saya. Makan malam itu diadakan di halaman belakang, di bawah rimbunan bunga kertas ungu. Saya memasak sendiri semua makanan kegemaran mereka semasa zaman sekolah dahulu. Suraya juga turut membantu. Dia kelihatan ceria dan bersemangat. Danish tidak henti-henti bergayut pada Pak Cik Fahmi, Mak Cik Aisyah, dan Pak Cik Imran, menunjukkan mainan barunya. Suasananya begitu mesra dan akrab. Tiada langsung kesan kesusahan yang pernah kami lalui. Kami duduk bersama-sama, mengimbau kenangan lama. Bekas anak-anak murid saya yang naif itu kini telah menjadi anggota masyarakat yang berjaya dan boleh diharap. Memandang mereka, saya merasakan satu kebanggaan yang tidak terkata. Menjelang akhir makan malam, Fahmi bangun sambil mengangkat cawan teh halianya. "Cigu, kami datang hari ini bukan sahaja untuk menjenguk Cigu dan Kak Suraya, tetapi juga untuk meraihkan satu permulaan yang baru. Kami sangat menghormati Cigu, kekuatan dan tekad Cigu telah memberikan kami keberanian yang besar." Aisyah dan Imran turut mengangguk. Aisyah berkata dengan suaranya yang sentiasa ceria, "Betul tuh, Cikgu. Melalui kes ini, saya belajar satu pengajaran besar sebagai seorang wartawan. Kebenaran dan keberanian adalah senjata yang paling ampuh." Saya tersenyum dan menggelengkan kepala. Saya memandang setiap seorang anak murid saya, dan kemudian memandang Suraya yang tersenyum gembira di sebelah saya. Saya berkata perlahan-lahan, dengan penuh keikhlasan, "Jangan cakap macam tuh, anak-anak. Orang yang patut berterima kasih ialah Cikgu dan Mak Suraya. Kamu semua sanggup menanggung risiko, sanggup bersusah payah untuk menolong Cikgu. Tanpa kamu,
Apalah yang boleh Cikgu, seorang wanita tua ini, lakukan? Melalui semua ini, Cikgu juga belajar banyak perkara. Cikgu ingatkan, selepas bersara, hidup Cikgu hanya akan dipenuhi dengan hari-hari yang sunyi. Tetapi apabila ribut melanda, Cikgu sedar, kasih sayang seorang ibu tiada tarikh luput. Apabila anak dalam kesusahan, mana-mana ibu pun akan menjadi seorang pahlawan. Cikgu berhenti seketika dan menghirup teh. Dan Cikgu juga sedar, harta terbesar seorang guru bukanlah uang pencen atau penghormatan, tetapi keadilan yang ditinggalkan oleh generasi anak-anak muridnya. Kamulah harta Cikgu yang paling berharga. Cikgu tidak melakukan perkara yang hebat. Cikgu hanya melakukan apa yang perlu dilakukan oleh seorang ibu, mengembalikan langit biru kepada anaknya, dan kamu semua. Kamulah yang bersama-sama Cikgu menyibak awan hitam yang pekat itu. Kami duduk diam seketika. Cahaya senja keemasan membanjiri taman bunga 3 bulan di halaman rumah. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa, membawa haruman rumput dan pepohon, kedengaran gelak tawa riang Danish. Itulah kedamaian yang sejati.